Wah, Michelle, apa khabar? Khabar baik, Tasnim juga. Oh, saya sihat ni, lagi sihat bila tengok kawan-kawan kita di sini sudah bersedia nak berlumba basikal. Tapi Michelle, apa yang sedang berlaku sekarang ni? Cuba Michelle jelaskan kepada semua penonton-penonton. Sebenarnya kan Tasnim, dan juga penonton-penonton di rumah, bolehlah tengok semua pelumba-pelumba basikal yang sedang bersedia dan bersemangat memanaskan badan untuk perlumbaan mereka selepas ini di Carnival Wow Putrajaya. Kita dah dengarkan sorakan mereka pagi-pagi lagi. Apa yang lebih amboi? Michelle pun. Michelle kan nak buat basikal. Okeylah, bolehlah buat basikal, tapi kalau berlumba tu lainlah sikit. Okey, tapi apa yang menarik, ini juga merupakan kabarnya untuk kali ini, untuk penganjuran Carnival Wow Putrajaya kali ini merupakan penglibatan terbanyak, paling ramai peserta yang menyertai pertandingan berlumba basikal kali ini. Betul tu. Di kabar ada kalau kita tengok nak sampai ribuan ada ni jumlah peserta ni. Dan sebentar lagi Michelle, mereka akan berlepas dan mereka akan mengelilingi kawasan Putrajaya sebelum kita dapat tahu siapa yang akan bergelar juara untuk hari ini. Baiklah, pada anda semua yang masih berada di rumah, apa yang anda tunggu lagi? Pastikan anda datang sebab hari ini hari terakhir kan Tasnim? Untuk Carnival Wow Putrajaya. Jadilah bawa seisi keluarga, ayah, ibu, kakak, abang, adik, semua datanglah. Nenek, atuk semua. Dan untuk makluman anda, kita dah dengarkan sorakan mereka ni. Ini bukan saja aktiviti yang ada di sini. Selepas berlangsungnya pelepasan acara berbasikal ini, macam-macam lagi aktiviti-aktiviti yang akan menyusuli nanti. Jika anda menonton, anda menonton bersama kami pada pagi ini, anda boleh tengoklah apa yang diadakan di Carnival Wow Putrajaya pada pagi ini. Dan nanti kita juga akan saksikan, kalau anda merupakan peminat F1, kita ada F1 simulator. Ada F1? Ada Michelle. I peminat tau. Kalau you berminat, you kena ikut Tasnim nanti masuk F1 simulator. Bukan itu saja, ada Upin Ipin, persembahan kereta dan macam-macam lagi. Jadi nampaknya meriah di sini. Kita akan tunggulah, tak boleh tunggu. Anda kena tunggu dan terus bersetia bersama kami. Dan buat masa ni kita akan bersama dengan Hisham Saleh. Silakan Hisham. Baik, terima kasih Michelle dan juga Tasnim. Pantas Tasnim berlari keluar sana untuk memberi gambaran bagaimana agaknya suasana semasa di Carnival Wow Putrajaya. Dan pastikan anda semua terus bersama dengan kami sampai pukul 10 pagi nanti. Itu untuk di Selamat Pagi Satu Malaysia. Tetapi untuk sepanjang Carnival Wow ini, mereka akan terus bersama anda sehingga pada malam nanti. Baik, kita tak nak cerita panjang. Kita nak cerita satu topik yang perlu untuk kita beri perhatian. Sebab ini dikatakan sebagai nadi cerminan untuk Malaysia pada masa akan datang. Kita nak cerita mengenai belia transformasi negara. Dua tetamu saya bawakan khas untuk anda. Saya perkenalkan di sebelah saya, tak asing lagi, Dr. Hashim Tuah. Apa khabar? Alhamdulillah. Ini kuning di dalam, di luar gelap. Tengokkan belia kena duduk bawah pokok kat luar ke apa kan, rupanya dalam studio. Sihat Luar biasa. Terima kasih kerana bersama kami. Dan juga di ujung sana Puan Ida Halina Ikhwan Nasir, Presiden Majlis Belia Wilayah Persekutuan, merangkap juga sebagai Ahli Dewan Tertinggi MBM. Apa khabar? Baik, kita mulakan bicara ni, kita bertanya orang belia dah dulu. Ya, betul. Tapi saya pun masih tergolong saya belia juga. Belia lagi. Saya belia Alhamdulillah, lagi. 3 belia bergabung hari ini. Baik, Puan Ida, bila kita cerita mengenai belia ni, saya rasa ramai dah faham apa erti belia itu sendiri. Tapi mungkin saya ringkas, apa itu belia? Dan kalau dikatakan tadi, saya kata nadi cerminan pada Malaysia, besar peranan belia tu. Komen awal? Okey. First kali kita kena faham definasi again. Definasi belia dalam Akta Pembangunan Belia tahun 2007 yang diwartakan oleh Seri Paduka Baginda Deputi Agong adalah yang berumur antara 15 hingga 40 tahun. Alhamdulillah. Dan dekat situ kita tahu umur-umur kawan-kawan kita atau kita-kita je lah, Kita mempunyai ciri-ciri youth. YOUTH. Young people, a lot of opportunity, banyak peluang. Dan kita kena sentiasa amalkan benda-benda yang useful things. Dan kita kena manage our time wisely. Dan last kali kena happy. So bila belia mengaplikasikan ciri-ciri YOUTH, negara akan menjadi lebih cemerlang, gemilang. Negara pun happy. Penduduk Malaysia happy. satu package yang lengkap youth tu Yes, itu yang penting. Dan kat situ kita nampak cerminan kepada negara tu sebab belia ni kita akan mewarisi kepimpinan. Tapi sekarang dah berubah sikit, bukan mewarisi. Kita adalah kepimpinan hari ini. Kita mencorakkan diri kita, mencorakkan rakan-rakan kita, mencorakkan ahli keluarga kita, mencorakkan masyarakat setempat. Jadi nak belia tu penting manage diri sendiri dulu.
urus diri sendiri dan kita akan memberi impak dan positif kepada semua. Dan akhirnya macam wilayah persekutuan, we are the window to Malaysia. Jadi untuk belia wilayah persekutuan, it is very important that we show the best, so that negara luar akan nampak hebatnya Malaysia tu. Itulah cerminan belia Malaysia, negara kita kepada negara luar. Besar tu. Besar tanggungjawab. Bukan kecil tanggungjawab kita ni kan. Doktor, kalau doktor sendiri, tafsiran doktor sendiri, betul ke belia ni sebagai nadi? Memang kita ni bakal mewarisi kepimpinan. Tapi tadi pun Ida ada tambah lagi, kita ni memang pemimpin. Kalau doktor, apa agaknya tafsiran awal mengenai di mana peranan belia itu sendiri sekarang ni? Belia ni memang dia, kalau saya nak tengok sebagai sebatang pokok dia kena pokok yang payah nak dicantas. Yang maknanya dia macam balak lah, macam balak susah kan nak potong dia. Dia bukan macam batang pisang. Batang pisang ni kita cantas sekali dia terus putus ya. Itu ciri belia yang tak hebat yang tak mantap, yang tak mantap, yang tak menggetop Tapi kalau belia yang hebat ini, kita kena tengok dia dari sudut ketahanan dia Ketahanan dia, maksud saya dia bermula pada awal pagi sampai dia tidur balik Maknanya dia tak boleh bangun pagi dia lemah, tengah hari dia hebat, petang dia lebih kurang halal. Kena konsisten lah. Dia kena konsisten daripada awal pagi tu Maknanya belia ni dia kena bangun awal Pada saya seorang belia yang hebat, dia kena bangun awal. Kalau dia gagal bangun awal ni, saya rasa kita susah nak dapatkan satu pengharapan lah dari sudut mental, fizikal, spiritual dia. Sebab dia bangun pukul 1, kalau bangun pukul 1 maksudnya gembira di malam. Gembira malam bahaya tu. Betul. Jadi bila dia bangun lewat ni, muka dia mesti kelat punya biasa orang bangun pagi ni dia ceria tau. Dia macam kita lah, macam kita kan. Tapi kalau dah lewat tu biasanya kelat, dan dia akan rutin dia tak berapa okey kan. Sebab manusia ni biasanya dia kena ada rutin yang betul, iaitu bila malam dia kena tidur, siang dia kena bangun balik, kecuali dia kerja lah. Tapi kerja taklah sepanjang hayat begitu kan. Kita ada dia punya shift dia kan. Jadi belia ni pada saya definisinya ialah dia kena padu, kena power, kena kuat, kena mantap. Betul. Ia bukan sekadar untuk angka umur itu saja, tetapi tafsiran mengenai belia tu berat tanggungjawabnya. Baik, Puan Ida, kalau kita lihat di sini dalam satu masa yang sama, orang kata baru-baru ini, kalau kita lihat sekarang ini di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, beliau begitu menekankan kelompok belia ini, sehingga kan ada satu saat dia melabelkan belia ini sebagai orang kata superhero yang akan mentransformkan negara, yang akan memimpin negara. Kalau di pandangan anda sendiri, bagaimana? Pertama sekali, kita sebagai belia, saya mengingatkan diri saya dan semua, kita peganglah pada konsep pesta. Pesta tu happy lah. Tapi apakah PESTA? P itu political, politically right. Kita kena faham kenapa Malaysia ni tertubuh, bagaimanakah sejarah penubuhan Malaysia dan sebagainya, dan bagaimana kita nak mengekalkan kesejahteraan dan keperpaduan dan keharmonian di kalangan kita. Itu P. Kesatuan, that's P. So kita letak diri kita politically right. Kita jangan jadi sampai macam belia di negara-negara luar sana. Contohnya di negara saya tak nak sebut, tapi kerajaannya 18 hari runtuh sebab belia dia not politically right. Dia tidak faham nak pembangunan negara tu sangat susah, tapi nak diruntuhkan sangat senang. Dan E, PE. E is economy. Kita kena jadi economically right. Kita kena pastikan kita dapat ekonomi halal, ekonomi yang baik untuk diri kita, keuangan yang mencukupi untuk ahli keluarga. Jangan dibiarkan keluarga tu kebuluran dan sebagainya ataupun susah minta-minta. Kita sebagai seorang Islam, kita kena pasti kita mampu membayar zakat. Itulah namanya economically right. Sebab dalam rukun Islam pun bayar zakat macam tu. Dan S, socially right. Kita sebagai belia kena socially right. Kita elakkan isap dadah, mengedar dadah, apa kaitan apa saja yang buruk, benda-benda yang tidak elok yang boleh efek hal ehwal seks songsa, seks bebas dan sebagainya. These are things yang kita kena tengok, ingatkan diri kita, ingatkan orang-orang sekitar kita. Cukup. Kalau T? Dan T, technology right, technologically right. Sekarang ni kena kita kena guna IT sebab we are at the borderless stage. Betul. Kita kalau tak ada, habis-habis tak ada pun kena ada handphone yang ada internet. Kita simpankan A tu dulu sebab kita nak memberi gambaran di luar sana. Sekarang ni ada sesuatu yang menarik yang sedang berlaku di luar sana. Jadi kita terus saja bersama dengan Tasnim, silakan.
Memang meriah keadaan di sini. Lebih meriah kenapa? Tasnim bersama dengan seorang tetamu kita di mana beliau juga akan berbasikal sebentar lagi. Kita terus bersama dengan Yang Berhormat Datuk Raja Nong Cik Raja Zainal Abidin selaku Menteri Wilayah Persekutuan dan Kesejahteraan Bandar. Assalamualaikum, selamat pagi Datuk. Waalaikumsalam dan salam satu Malaysia. Datuk nampaknya dah bersedia nak berbasikal. Tapi ramai juga tertanya, betul ke ni Datuk akan berbasikal sebentar lagi ni? Memang kita dah biasa buat. Ya, bukanlah biasa tetapi pernah buat lah. Ya. Baik. Datuk, bagaimana Datuk lihat kali ini respon yang diterima di pagi hari? Lebih-lebih lagi kalau kita lihat lebih di kabarnya 2,600 orang peserta dah ada di sini. Begitu hebat respon yang diterima oleh semua, tak kira umur. Bagaimana? Memang sambutan pada kali ini di luar jangkaan. Ini menggambarkan bahawa Putrajaya sekarang dah diterima sebagai bandar yang mesra belia, bandar yang juga diterima sebagai satu tarikan pada golongan-golongan yang suka beriadah dan menerima bandar Putrajaya ini, bukan hanya sebagai pusat pentadbiran saja. Dan ini juga merupakan satu lokasi yang kalau betul boleh sebut bagi golongan belia itu sendiri. Datuk, kalau kita lihat kenapa sekarang ni kalau dulu orang nak suruh datang ke Putrajaya jauh nak bawa kereta macam-macam alasan, tapi sekarang ni apabila kita sebut tentang Putrajaya, kita sebut tentang Carnival Wow, dengan kadar segera mereka akan ke sini, tak kira minyak ke jauh ke. Bagaimana pandangan Datuk sendiri? Memang betul. Sekarang saya rasa bukan hanya golongan belia, kata ramai dah menganggap Putrajaya ni mereka menunggu-nunggu program seperti Wow Putrajaya untuk datang ke sini. Dan ini menyebabkan tiap-tiap tahun makin ramai. Sasaran pada tahun ni adalah 150,000. Saya rasa insya-Allah akan capai sasaran itu. Ya. Baik, difahamkan juga macam-macam aktiviti yang akan berlangsung dan hari ini juga ada highlight dia kalau betul sebut kan bagi berlangsungnya, dan ini juga kalau kita boleh maklumkan pada semua sambutan Carnival Wow ni selaras dengan hari wilayah juga. Jadi bagaimana? Pada hari ini boleh katakan highlight dia adalah penutupan Hari Wilayah Persekutuan yang diadakan di Wilayah Persekutuan Putrajaya dan akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan pada Menteri. Tadi pada tengah hari ini, bermula daripada 2.30 hinggalah pada lebih kurang 4.30, berbagai highlight akan diadakan dan kita akan meraihkan lebih kurang 1,000 warga wilayah yang perlu pembelaan yang akan hadir bersama dengan warga-warga wilayah daripada kawasan-kawasan yang lain di seluruh wilayah Persekutuan. Ya, dan bukan itu saja, kalau anda lihat ramai dan ni dah bersedia, dan selepas ini sebenarnya Datuk akan membuat pelepasan. Dan mereka ini akan ke mana? Ramai juga tertanya ni, bagaimana lokasi mereka, berapa jauh agaknya akan mereka berbasikal tu Datuk? Mereka akan berbasikal di seluruh kawasan Putrajaya, termasuk kawasan pasar, perumahan dan apatah lagi kawasan pentadbiran di kawasan-kawasan taman-taman yang ada di Putrajaya. Jadi supaya mereka menahu apakah Putrajaya itu. Jadi dia akan mengambil masa, saya beritahu lebih kurang 2 jam, lebih kurang 38 km. Baik, jadi kita nak minta Datuk sampaikan ucapan dan juga jemputan kepada semua penonton-penonton kita di luar sana dan masih tidak terlewat untuk mereka berkunjung ke Carnival Wow ni. Silakan Datuk. Saya bagi pihak Kementerian Wilayah Persekutuan dan Kesejahteraan Bandar ingin menjemput seluruh, bukan hanya warga wilayah Persekutuan tetapi warga negara Malaysia dan siapa-siapa pun untuk datang beramai-ramailah untuk bersama-sama dalam Carnival Wow Putrajaya yang masih berjalan. Ini adalah satu daripada program iaitu berbasikal ini. Banyak lagi event-event yang lain sehinggalah petang ini yang kita akan ada majlis penutupan. Datanglah beramai. Banyak lagi program-program yang boleh indahi lain pada apa yang indah di Putrajaya ini, dengan taman-taman, dengan bangunan-bangunan, jambatan-jambatan yang indah yang boleh dinikmati. Okey, jadi kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Datuk, dan kerana untuk makluman anda juga Datuk selepas ini akan membuat pelepasan dan Datuk juga akan berbasikal. Ya, memang. Ya, InsyaAllah saya akan berbasikal dan bersama-sama dengan golongan-golongan baik yang muda ataupun yang tua. Baik, usia bukan penghalang Datuk
Baik, terima kasih Yang Berhormat Datuk. Dan selepas ini kita akan dapat saksikan di mana Yang Berhormat Datuk akan membuat pelepasan bagi aktiviti berbasikal. Dan sekali lagi jumlah peserta sudah hampir mencecah 2,700 orang. Dan mereka sebenarnya akan menjelajah sejauh 35 km dan waktu yang dianggarkan adalah 2 jam. Siapakah yang akan mendahului? Golongan belia ke, golongan tua ke? Kerana untuk makluman anda, semua peringkat umur ada di sini. Bukan je golongan muda, macam-macam aktiviti yang anjur. Wow. Dah bersedia semua? Dah. Nak menang ke? Bila tanya nak menang ke, tak tahu nak jawab kan? Tapi apa yang penting, semangat satu Malaysia yang dibawa oleh mereka. Ini mereka bukan mengejar wang ringgit atau hadiah, mereka mengejar ini dia semangat satu Malaysia. Jadi selepas ini Yang Berhormat Datuk sedang bersedia untuk membuat pelepasan bagi aktiviti yang dikabarkan aktiviti ini merupakan di antara yang terbesar di mana jumlah penyertaannya sekali lagi seperti mana Tazmin sebutkan tadi sudah hampir mencecah 2,700. Mereka sudah pun bersedia. Kita akan saksikan sekejap saja lagi pelepasan bagi aktiviti berbasikal ini. Dan bukan itu saja, jangan lepaskan peluang ini untuk sama-sama datang ke Carnival Wow Putrajaya 2012. Anda sudah bersedia? Lambai. Ada yang ada gigi, ada yang tak ada gigi, tak apa, tak penting. Yang penting dia nak berbasikal. Sekejap lagi kan. Okey, jadi terima kasih kita ucapkan kepada semua. Kita nak ucapkan semoga maju jaya kepada mereka ni. Kita harapkan semuanya akan berjaya. Jangan ambil jalan pintas, ikutlah 35 km jalan yang disarankan. Baik, kita juga akan saksikan pelepasan bila-bila masa. Dan untuk makluman anda, kita juga ada aktiviti-aktiviti yang lain seperti hot air balloon, kita ada pertunjukan bunga api, F1 simulator, pameran kesenian dan kebudayaan antarabangsa, vintage car tattoo, ATM, Ferrari auto show, sukan rakyat, futsal dan macam-macam lagi sebenarnya. Jadi nampaknya kita sudah pun bersedia untuk pelepasan. Dan semuanya tak sabar-sabar ni abang-abang kita yang berada di sini seawal 5 pagi sebenarnya untuk makluman anda. Tapi apa yang lebih menarik, satu Malaysia kita dapat saksikan semangat kekitaan. Ini tak kira Cina, Melayu, India, tak kira umur. Mereka sama-sama turun padang hari ini untuk bersama dengan Yang Berhormat Datuk. Datuk juga akan menyertai mereka sejauh 35 km perjalanan mereka selama 2 jam. Waktu yang diperuntukkan untuk mereka berbasikal dan berkayuh ke pasar. Dan mereka sebenarnya akan berkunjung ke lokasi-lokasi sejauh 35 km ni di Monumen Allah Baru, Masjid Putrajaya, semuanya sekali. Dan ini sikit sebanyak akan memberikan mereka idea betapa indahnya Putrajaya ini. Okey, jadi kita nak minta semua ucapkan Malaysia boleh? Boleh? Kita dengarkan. Okey. 1, 2, 3. Malaysia. Lagi sekali. Malaysia. Malaysia. Ambon. Malaysia boleh. Okey, Malaysia boleh pun dah dilaungkan. Di sana kiri, kanan, depan, belakang semua Malaysia boleh kan. Jadi bila-bila masa saja Yang Berhormat Datuk akan membuat pelepasan. Nampaknya semua sudah pun bersedia. Ya, semua telah pun bersedia. 1, 2, 3, 4. Masing-masing. Menunggu waktu, menunggu detik saya. Kita dah dengarkan tadi. 1, 2, 3. Maka bermulalah perjalanan mereka sejauh 35 km. Lambai. Kita ucapkan semoga berjaya kepada adik-adik, abang-abang, pakcik-pakcik kita. Ada yang kecil-kecil itu kita harap semua berjaga-jaga dan akan sampai ke destinasi masing-masing dalam waktu yang diperuntukkan. Dan sambil-sambil itu juga saya ingin memaklumkan pada anda untuk terus datang berkunjung ke Presin 2 Putrajaya sempena Carnival Wow Putrajaya 2012. Baik.
meriah, gamat keadaan di sini, sangat meriah, sangat rio. Rugi kalau anda tak datang. Jadi buat masa ni kita akan terus bersama dengan Hisham Saleh untuk aktiviti seterusnya untuk meneruskan perjuangan. Selamat pagi, Satu Malaysia. Silakan Hisham. Ya, saya memang meneruskan perjuangan saya di sini. Segar bugar anda di luar sana, Tasnim, seronok. Baik, itu antara gambaran yang ada di Karnival Wah Putrajaya Presin 2. Jadi boleh datang ramai-ramai. Kita teruskan saja sembangan kita hari ini. Saya nak sambung balik. Tadi ada PESTA. PEST kita dah selesai. Tinggalnya A sahaja. Apa A-nya tadi, Puan Ida? A itu dari segi agama. Ya. Agama tu penting sebab macam ni, bila kita dah rasa kita ni pemimpin belia, pemimpin dari segi peringkat sekolah ke, persatuan-persatuan di luar ataupun di tempat kerja, kita kena sentiasa ingat, a good leader is a good follower. Jadi kita kena sentiasa muhasabah diri, adakah kita follower yang bagus kepada Allah SWT. Dari segi agama tu, dari bila kita apply ciri-ciri keagamaan yang baik dan betul, InsyaAllah kita akan menjadi nadi penggerak negara yang dapat mentransformasikan apa sahaja dengan lebih baik dan lebih berkesan. Itu satu package yang lengkap mengenai pesta. Saya rasa doktor pun setuju bila kita menyentuh mengenai pesta itu tadi. Itu merupakan antara elemen-elemen menjadikan pembentukan jati diri yang baik untuk seorang belia. Persoalan yang saya nak timbulkan, kita sekarang ni, macam saya belia ni, kita terlalu terdedah dengan pelbagai cabaran, pengaruh rakan sebaya. Bagaimana doktor kita nak kentalkan diri kita ni bagi ayat pendinding supaya kita ni tak begitu senang dipengaruhi? Ya, pertama macam saya sebut tadi, dia kena bangun awal. Ya. Bila dia bangun awal, biasanya minda dia bersih. Dan dia yang kedua, dia kena ada kerja. Dia kena ada kerja baik yang dia nak kena lakukan sepanjang hari itu. Dan besok pagi dia rangka pula apa yang dia nak buat pula pada hari itu. Dan begitulah seterusnya seminggu, sebulan, kemudian setahun. Kalau dia lakukan begitu hari-hari, insya-Allah dia jadi seorang yang unggul. Dan anggun kalau yang wanitanya dia takkan jadi tunggul lah. Jadi belia ni dia memang kena macam tu. Dia kena padu padat ya. Dan dia kena ada ekstra, dia kena ada lebihan. Kalau kita tengok yang tadi menunggang basikal tu ya. Saya nak datang ke sini tadi, saya terserempak dengan ramai orang yang naik basikal ya. Sama ada basikal tu dia bawa dengan kereta ke atau dia sendiri menunggang. Ini ada orang yang ada lebihan ya, ada lebihan tenaga. Ya, kita kena ada ekstra minda, ekstra ketenangan dan ekstra stamina. Ya, ada orang yang tak ada ekstra ni dah tak boleh bangun pagi. Nak tenaga pun tak ada. Dan kemudian dia punya ketenangan pun, kebahagiaan dia macam Puan Ida sebut tadi tak ada. Jadi bila tak ada lepas lagi ya. Memang itulah dia sebenarnya yang kita perlukan ya. Pada orang yang masih belia ya, dia kena lihat diri dia sebagai belia. Pada orang yang dah terlepas belia ya, terlepas belia lah yang kat luar sana kan, dia kena lihat zaman dia belia dulu macam mana. Apakah terpenuh? Kalau dia tak terpenuh, maka kita orang berkenaan lah, dia kena bantu orang belia ni. Dia kena ada rasa bertanggungjawab. Ya, sebab apa belia biasanya dia tak sedar. Yang dia lakukan itu silap. Kan? Nanti bila dia dah tua sikit ya, dia dah terlepas umur belia tu pun dia, oh Allah mak, aku dah habiskan masa aku begitu banyak lah. Dah 41 dah hari ni. Dia akan salahkan orang tua. Kenapa orang tua tak tegur aku dulu? Ni masalah dia. Jadi yang penting adalah untuk kita merubah di mana diri kita di awal pagi terlebih dahulu, iaitu jadi momentum untuk sepanjang hari. Baik Puan Ida, kalau MBM tu sendiri dan juga tak kira lah wilayah persekutuan ke di mana sahaja sendiri, apa agaknya penerapan yang sering kali diungkitkan, perkara-perkara yang sering kali ditekankan dengan bersesuaian dengan kaedah masa kini supaya belia itu punya jati diri yang kuat? Kita mahu belia sekarang ini adalah yang berkualiti untuk memimpin negara. Puan Ida. Okey, pertama sekali kita di peringkat Majlis Belia ya, Majlis Belia Malaysia, negeri, daerah dan kawasan-kawasan, kita sentiasa menimbulkan isu-isu di manakah suara belia itu? Siapakah yang seharusnya mendengar suara belia itu? Jadi kita sentiasa meletakkan atau memperjuangkan agar ada wakil-wakil belia berada di dalam struktur kerajaan, sama ada di peringkat kerajaan tempatan maupun kerajaan persekutuan ataupun negeri lah. Jadi kat situ bila rakan-rakan sebaya kita berada di peringkat ada vokal peringkat itu, dia sendiri akan menjadi ikon yang boleh membantu kepada pengukuhan jati diri yang lebih betul dan sebagainya. Dan sebagai belia, individu belia, kita sentiasa kena ingatkan diri kita dulu. Yang pertama sekali, kita kena jadi belia yang ada ilmu, yang pandai menilai, pandai membezakan baik buruk. Dan penting sekali, selain menilai kesan, memilih. We choose. Nasib kita di tangan kita. Bukan nasib kita di tangan mak bapak kita atau ahli keluarga. Nasib kita tangan kita. Kita dah matang. Kita dah matang. Kita ada ilmu. Kerajaan bagi pelajaran percuma dan murah daripada kecil sampai besar.
Jadi kita kena guna pakai apa sahaja sources yang ada, tapi dinilai dengan segala kebaikan supaya jati diri kita naik dan juga jati diri kita meningkat, dan juga negara itu sendiri akan menjadi prosperous, maju dia hebat. Dan macam Tasnim kat luar tadi cakap Malaysia boleh, kita pun boleh lah, beliau boleh. And nothing can stop us at that point. Kena setkan minda kita bagaimana diri kita, itulah yang akan tercipta. Saya rasa macam MBM sendiri pun dah menggariskan pelbagai aktiviti. Tinggal sekarang ini adalah sokongan daripada pihak belia itu sendiri untuk turut serta dalam aktiviti Pak Ida. Kita sebenarnya ada partners, stakeholders, iaitu kerajaan, swasta dan juga NGO dan grup-grup yang sendirilah. Jadi kita kena pandai engage, kena pandai mendapatkan sokongan, mendapatkan kefahaman dan buy-in daripada pihak-pihak yang berkaitan. Barulah apa saja yang kita rancang tu akan menjadi kenyataan. Dan macam kita pun tahu hari ini kan ada Carnival Wow. Belia-belia di luar sana yang mana dia punya tema tu wilayah persekutuan hijau. Jadi kita kat luar sana, walaupun jika kita tidak terlibat di sini, kita di luar sana, di rumah kita mesti amalkan sifat-sifat eco-friendly. Sebab kita tahu tahun 2020 nanti, mengikut statistik Jabatan Alam Sekitar, Kuala Lumpur akan menjadi bandar beracun yang akan menyumbang kepada 4 lagi bandar lain, termasuk Putrajaya. Dan Shah Alam, Milai. Jadi kita perlu mendidik diri kita, sudah pun menyiapkan diri kita daripada awal ini. Kita kena tahu dulu, baru kita bertindak. Macam tu. Satu elemen yang belia ni disuka, tapi orang kata jarang diterima oleh belia. Macam doktor sendiri pernah menerima sebagai belia negara tahun 1999 dalam kategori inovatif dan kreatif. Kalau kita lihat itu sebagai satu penghargaan, dan bila diberikan penghargaan, doktor akan dapat satu momentum, jadikan satu sebagai ajakan para rumah untuk lebih berkhidmat kepada belia ataupun negara. Begitu juga dengan belia-belia ni, jarang belia-belia yang ada di luar sana dihargai, tapi banyak yang dimaki, dicaci. Jadi kita perlu tukar persepsi ataupun suasana begitu. Betul tak doktor? Ya, sebenarnya kalau saya sendirilah, saya sendiri tak pun nak minta anugerah beliau itu. Baik. Tapi apa yang saya lakukan ialah lakukan yang terbaik dalam hidup. Tapi bila dihargai, apa perasaan? Sebenarnya kalau tak dihargai pun tak ada masalah. Sebab bila kita ikhlas, jujur, memang kita nak lakukan yang terbaik untuk diri kita, untuk masyarakat kita, untuk agama kita dan sebagainya. Kita tak kisah orang nak caci atau orang nak puji. Kalau dapat, itu syukur alhamdulillah. Itu satu benda yang boleh merangsang kita lagi, melonjakkan kita lagi. Kalau tidak pun, itu satu cabaran juga. Untuk kita buat lagi baik, mungkin tak baik lagi yang kita lakukan tu. Jadi kita kena sentiasa berfikiran positif macam tu. Sebab belia ni dia tak boleh mengajuk. Merajuk yang nak pergi perang ni boleh lah. Tapi kalau umur 40 merajuk buruk sangatlah. Nasib baik kita ni muda-muda kan. Jadi dia memang nak kena sentiasa nampak dia tu hebat sebab yang nak pergi berjuang dan sebagainya ni, yang dilihat kuatnya negara ni belianya. Kalau belianya rosak, memang akan dilihat negaranya lemah dan orang nampak macam nak kuasai kita. Jadi belia ni dia kena, walaupun kadang-kadang dia rasa lemah, letih, lesu, lembek, longai, lembu, dia kena berusaha keras untuk menunjukkan bahawa itu hebat. Dia kena ada sedikit lakonan. Kadang-kadang lakonan ni dia menjadi betul juga. Jangan disebabkan masalah-masalah yang timbul kita pun ambil itu satu sebab. Dalam kita pun dia tak ambil kisah, kita pun buat begini, dan akhirnya yang rugi ialah diri kita dan juga semua orang yang lain. Tadi pun Ida ada nyatakan di antara penyokong-penyokong NGO tu semua, kalau saya psikologinya lah, ataupun motivasi baik untuk kita, siapa yang perlu untuk kita jadikan sebagai sokongan, jadikan sebagai ikon, dan siapa yang perlu bertanggungjawab lebih untuk membantu seseorang belia tu supaya dia lebih kental, doktor? Ya, sebenarnya dia bersama mereka. Mereka bersama mereka kan. Sebab belia ni dia kena ada orang yang sedar je di kalangan mereka yang boleh lead mereka untuk menuju kepada kehebatan dan andainya mereka tidak ada orang seperti itu, maka dia kena cari orang seperti itu. Kalau tak ada orang di kalangan umur sedemikian di kalangan mereka kena lantik orang yang lebih tua sikit. Sebab orang yang tua sikit ni, yang tak kategori belia ni, mereka dah lalui zaman belia dulu. Jadi mereka nampak cuma kadang-kadang bila persatuan belia di-lead oleh orang yang dah tak belia tu, kita tengok macam tak berapa kena. Tapi sebenarnya orang ini boleh berikan pandangan di luar, memberikan supaya nampak belia tu satu kumpulan, satu grup yang sentiasa bergerak maju. Sentiasa kenalah pada pemikiran kita, kena pada persepsi kita bahawa usianya, rupanya, kegiatannya, perilakunya dan sebagainya. Okey. Maknanya
kalau kita nak jadi seorang pemimpin yang hebat, kita kena mendekati orang yang hebat, pemimpin yang hebat. Kawan yang hebat kena ada. Kita pilih kawan kita. Macam saya cakap tadi, kita kena pilih. Kalau kita nak jadi kaya, kita berdampinglah dengan orang yang kaya. Kalau kita nak jadi bijak, berdampinglah dengan orang bijak. Betul. Kalau kita nak jadi pakar motivasi bijak, kita berdampinglah dengan doktor. Macam tu. Saya kena berdamping dengan doktor setiap masa ni. Supaya kita dapat mood benda tu dan kita diserapkan dengan situasi tersebut, dia akan bangkitkan aura dalam Sebab kawan kita yang akan mengingatkan kita. Macam Betul. Doktor cakap tadi. Kalau kawan ke peniaga dadah, dia bagi dadah lebih kan? Dia. Habis. Baik, Puan Ida, kalau kita lihat, saya rasa aktiviti yang telah pun dianjurkan oleh pihak MBM sendiri memang banyak, memang kata padat. Adakah ia sekarang ini sudah pun mencapai capaian yang ingin ditarget ataupun orang dalam arti kata lain sudah pun menyeluruh untuk seluruh negara? Okay. Activities, we can never be, kita tak akan berpuas hati dengan pencapaian kita. Kita kena sentiasa berubah corak ataupun cara mengimplementasikan aktiviti. Sebab belia daripada zaman dulu sampai zaman sekarang berubah-ubah. So we can never be at par ataupun relax dengan pencapaian kita. Kita kena sentiasa berubah dan macam cakap, inovasi dan kreativiti itu penting. Ya? Jadi aktiviti-aktiviti, sebenarnya Majlis Belia kita banyak menjalankan aktiviti kepimpinan, kemahiran dan keusahawanan. Tapi di peringkat bawahan, iaitu di bawah naungan persatuan-persatuan belia lain, mereka akan membuat aktiviti yang menjurus pada objektif persatuan. Macam contohnya Gabungan Pelajar Malaysia Melayu, dia akan objektif pendidikan. Ataupun pergerakan puteri Islam yang di sekolah-sekolah tu, dia akan kepada jati diri wanita. Macam masalah kehamilan, seks, sosial, puteri Islam akan take up. Betul. Jadi kita akan bekerjasama di peringkat majlis, akan bekerjasama menyokong mereka financially dan morally. Itu yang penting. Saya rasa di sini pendekatan yang telah pun diberikan oleh pihak MBM sendiri dan disokong oleh barisan motivasi yang hebat. Seringkali tengoklah di Selamat Pagi Satu Malaysia, setiap hari kita ada motivasi, kita berikan pendekatan supaya lebih orang kata ada jati diri yang hebat. Apapun, terima kasih Puan Ida daripada MBM dan juga Dr. Hashim Tua hari ini kerana bersama dengan kami di Selamat Pagi Satu Malaysia sebagai pendorong motivasi di awal pagi. Rumusannya bangun awal pagi dan juga sertailah MBM supaya lebih rapat lagi dengan diri kita dan juga boleh kita berikan kembali kepada Malaysia. Gambaran di Carnival Wow sekarang ini, Tasnim ada butirannya. Jadi silakan Tasnim. La 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 la. Michelle, kira tak saya menari? Lama saya joget tak cakap pun. Pandai penat tau joget. Ingat senang ke pocok-pocok? Ingat senang? Jogetlah. Baiklah, kita kembali sekali lagi untuk hari terakhir di Carnival Wow Putrajaya. Dan nampaknya Tasnim seronok ni. Ini pocok-pocok. Tahun lepas Tasnim ada datang tak? Ini pocok-pocok Putrajaya. Ala-ala Carnival Wow Putrajaya. Ajar sikit. Dia gini. Michelle, jangan Michelle. Takut jatuh je lagi. Okey. Jadi ini merupakan di antara aktiviti yang ada di Celebrity Corner. Kalau nak tengok selebriti berpocok-pocok, mereka sedang berlatih. Michelle kat belakang ni. Nanti anak-anak ikutlah. Jangan Michelle. Elok kalau tak hujan. Baiklah, dan sebenarnya kan untuk informasi penonton-penonton di rumah tahun ni merupakan Carnival Wow Putrajaya yang ketiga dan untuk informasi penonton juga pada tahun ni pengunjung yang disasarkan merupakan 150,000 orang. Tahun lepas pula Tahun lepas 100,000, tahun ini 150,000. Tapi Michelle, kita nak tanya salah seorang daripada pengunjung ni tau. Kenapa kabarnya setiap tahun beliau mesti ada dalam Carnival Wow. Jadi siapakah orangnya? Mari kita terus kita jemput Wahai Encik Zakaria. Di manakah Encik Zakaria? Selamat datang ke Selamat Pagi Satu Malaysia. Baik Encik Zakaria. Kabarnya setiap tahun Encik Zakaria menyertai Carnival Wow ni. Kenapa tiap-tiap tahun mesti seronok? Wow Putrajaya memang wow. Betul-betul. Berbagai-bagai acara ada di sini. Dan saya selalu terlibat dengan persembahan kebudayaan lah. Jadi saya bawa kumpulan saya di studio untuk membuat persembahan kebudayaan tradisional dan juga moden. Dan terpulang kepada audien ataupun penganjur nak tarian apa atau persembahan apa yang dia berminat. Nampaknya tahun ni juga ada hot air balloon dan juga F1 simulator. Encik Zakaria ada tak sertai aktiviti-aktiviti macam tu? Lepas saya ada naik ke hot balloon. Dan saya rasa kagum lah sebab pertama kali masa tahun lepas dapat menaik hot balloon dan rasanya penonton-penonton harus mencuba. Baik, Encik Zakaria. Hot balloon. Cuba juga ucapan secara ringkas lah sempena Hari Wilayah.
Okey, selamat Hari Wilayah dan saya ucapkan kepada seluruh rakyat Malaysia, terutamanya sekali wilayah Persekutuan. Zakaria joget sikit. Alang-alang bocor-bocor ni goyang sikit. Tadi Tasnim pandai joget tau. Pandai lah. Amboi Cik Zakaria. Tak pandai, tak pandai. Baik, terima kasih Cik Zakaria. Terima kasih. Okey Misha, nampaknya meriah keadaan di sini. Begitu juga Hisham Saleh di sana juga meriah kan. Jadi selepas ini kita nak saksikan satu bingkisan yang menarik. Jadi pada anda semua jangan ke mana-mana, pastikan jumpa kami di mana? Carnival Wow Putrajaya. Saksikan bingkisan ini.